Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luqmanul Hakim bin Zaidan, nama metrik 260428. Hari ini saya akan membentangkan satu tugasan GMGM 3053, pengurusan latihan dalam organisasi yang bertajuk keperluan latihan bagi Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak. Tugasan ini disediakan untuk Dr. Muhammad Kamal Muhammad Shah. Pengenalan, latar belakang organisasi, unit latihan, bahagian pentadbiran dan pengurusan sumber bertanggungjawab untuk mewujudkan latihan dan khusus kepada kaki tangan Jabatan Agama Islam. Unit latihan JOIS dibahagikan kepada dua kategori iaitu latihan luar dan latihan dalaman. Latihan luaran bertanggungjawab untuk mengurus latihan atau khusus yang dianjurkan oleh jabatan atau syarikat konsulti luar. Manakala latihan dalaman bertanggungjawab untuk melaksanakan dan menganjurkan latihan atau khusus untuk kaki tangan JAIS. Nombor 2, analisis keperluan latihan organisasi. Analisis keperluan latihan menyediakan maklumat tentang tahap kecekapan semasa bekerja, bidang kemahiran yang paling memerlukan peningkatan dan cara terbaik untuk mencapai matlamat ini. TNA sesuai untuk mengkaji sama ada keperluan organisasi boleh diperolehi melalui program latihan dan membantu dalam mengatur perbelanjaan bagi suatu latihan tersebut. TNA mengekalkan fokus pada program yang akan menggerakkan organisasi ke arah objektifnya serta kesan ke atas kecekapan pekerja. Menurut Denby 2010, analisis keperluan latihan ialah aktiviti penting dalam mereka bentuk program latihan yang ditakrifkan sebagai analisis sistematik tahap kecekapan semasa dan yang dikendaki oleh organisasi. Kaedah pengumpulan data analisis keperluan latihan TNA. Kaedah pengumpulan data bagi analisis keperluan latihan ini adalah melalui kaedah kuantitatif. Borang soal selidik dalam bentuk Google Form telah diedarkan melalui WhatsApp. Seramai 20 orang kaki tangan di jabatan ini telah melibatkan diri dalam menjawab soal selidik. Yang kedua pula, hasil analisis keperluan latihan. Latar belakang responden di kalangan kaki tangan jabatan ini yang turut serta dalam menjawab soal selidik yang kami edarkan 12 orang, 60% kaki tangan perempuan yang kebanyakan ini adalah daripada kategori jawatan pembantu hal ehwal Islam. Majoriti kaki tangan jawatan agama Islam ini berada dalam lingkungan umur 30 tahun sehingga 39 tahun yang berpengalaman kerja selama 7 sehingga 10 tahun bekerja. Hasil analisis keperluan latihan. Jantina perempuan sebanyak 60%, lelaki sebanyak 40%. Seterusnya jawatan pembantu takbir seramai 2 orang, pembantu hal ehwal Islam dan seterusnya. Paling banyak dekat sini adalah pembantu hal ehwal Islam sebanyak 6 orang. Dan seterusnya tempoh perkhidmatan. Paling banyak berkhidmat adalah 40%, iaitu 11 tahun dan ke atas. Yang seterusnya adalah 30%, ya 7 tahun sehingga 10 tahun. Yang seterusnya adalah 4 tahun sehingga 6 tahun, sebanyak 20%, dan 5% adalah 1 hingga 3 tahun. Analisis keperluan organisasi. Jabatan perlu mempergiatkan latihan yang lebih memberikan pengetahuan kepada kaki tangan agar lebih ramai kaki tangan memahami strategi organisasi ke arah memenuhi visi dan juga misi organisasi. Yang seterusnya adalah analisis keperluan kerja dan tugas. Jabatan perlu menyediakan latihan yang membolehkan kaki tangan mereka untuk lebih mudah bergaul sesama sendiri agar mereka lebih mudah untuk bekerja dalam kumpulan. Seterusnya analisis keperluan individu. Hasil analisis mendapati kaki tangan memerlukan latihan yang lebih kepada yang tidak formal seperti kursus perubahan budaya, kursus team building serta kursus pemantapan konsep kendiri. Laporan perancangan latihan. Berdasarkan hasil analisis keperluan latihan yang dijalankan ke atas kaki tangannya, kita telah bersetuju untuk memilih latihan yang membolehkan
yang boleh membantu ahli di dalam organisasi meningkatkan keyakinan mereka dalam apa yang mereka lakukan di tempat kerja dan memberikan mereka sebab untuk terus membangunkan diri mereka. Matlamat program. Program ini akan fokus kepada nilai-nilai, sokongan ahli pasukan, integriti, matlamat, menang-menang, bertanggungjawab, kepimpinan dan komunikasi. Di akhir program ini, peserta akan dapat bekerjasama dalam pasukan, memupuk kecemerlangan dan kecekapan dalam diri, menyokong sesama sendiri untuk mencapai matlamat masing-masing selaras dengan matlamat organisasi dan seterusnya meningkatkan prestasi dan mutu kerja. Objektif program kursus ini diadakan adalah bertujuan untuk memupuk semangat dan sikap berpasukan di antara ahli organisasi dan memupuk semangat kesatuan serta meningkatkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan aspek perhubungan manusia, pembangunan diri dan amalan kerja berpasukan. Metodologi program latihan yang disampaikan dengan tenaga tinggi yang berteraskan neuro, logistik program dan experiential learning. Konsep latihan ini adalah menggunakan permainan dan juga simulasi di dalam dan di luar bilik latihan, menerapkan pembelajaran, ceramah interaktif, permainan, kerja kumpulan dan juga kajian kes. Kandungan latihan: memahami tugas dan tanggungjawab, kaki tangan dalam organisasi, mengenal potensi diri, amalan kerja pasukan dan konteks perhubungan manusia dalam latihan. Dalam kumpulan, menerapkan sistem nilai diri melalui etika dan budaya kerja cemerlang, asas komunikasi dan latihan komunikasi yang berkesan dalam organisasi. Berikut adalah tempoh program yang cadangkan bermula daripada 3 Disember 2022 iaitu Selasa, bermula pada jam 2.30 petang sehingga 10 malam, dan yang berikutnya pula adalah pada 4 Disember 2022 bermula awal pagi 7.30 pagi dan juga berakhir pada pukul 10 malam, dan seterusnya pula 5 Disember bermula di waktu pagi 7.30 dan berakhir pada jam 12.30 tengah hari. Kumpulan SASA. Jemputan adalah terdiri daripada pembantu hal ehwal Islam, pembantu takbir, pembantu operasi, pembantu am, pejabat dan pembantu awam dari Ibu Pejabat dan Pejabat Agama Islam Negeri Sarawak. Kaki tangan Ibu Pejabat adalah seramai 22 orang, kaki tangan Pejabat Agama Islam bahagian adalah seramai 21 orang, urus setia pula memerlukan 5 orang, jurulatih seramai 4 orang, total semua sekali adalah 52 orang. Perbelanjaan program adalah melibatkan bajet jabatan di unit latihan Jabatan Agama Islam Sarawak iaitu sebanyak RM47,624 Malaysia sahaja. Persediaan dari jurulatih. Jurulatih akan menyampaikan latihan dan menggabungkan kemudahan praktikal, menyeronokkan dan aktiviti serta proses tenaga tinggi, menggabungkan semua ini dengan neurologistik, program dan experience learning dan pendekatan yang riang berjenaka, memudahkan peserta untuk mengaitkan sesuatu dan belajar. Keperluan peralatan: kertas A4 dan kertas A3, marker pen dan pensel, kain rentang putih, cat akrilik kayu, benang untuk kegunaan membuat logo pasukan, kain berwarna dan juga bahan-bahan kajian kes. Persediaan tambahan ialah gunting, kertas, pendua, pensel, pisau, semua jenis pen, alat penembuk lubang, gam, pita lekat, pembaris, klip, stapler, getah dan cecair pemadam, ada juga pemadam papan putih, pemutar skru kecil. Penilaian program: bagi memastikan latihan yang dibuat mencapai objektif, maka pelatih program diberikan borang soal sidik untuk diisi untuk mereka membuat penilaian ke atas program tersebut. Borang soal sidik dalam bentuk Google Form diberikan kepada peserta, memudahkan mereka menilai keberkesanan latihan yang telah dilaksanakan. Kesimpulannya, menurut Dabel 2014 menegaskan bahawa terdapat hubungan yang positif di antara latihan dan prestasi kerja.
Beliau juga membuat kesimpulan bahawa pengetahuan, kemahiran, kebolehan, kecekapan dan tingkah laku pekerja adalah faedah daripada sebuah latihan. Di samping itu, juga jika diperhatikan bahawa latihan mengubah tingkah laku pekerja ke arah yang akan mencapai matlamat organisasi dan membantu untuk menyelaraskan jurang di antara apa yang sepatutnya berlaku dan apa yang berlaku untuk meningkatkan tahap prestasi. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.